Abang ingat tak satu cerita P. Ramlee drama TV bang, yang dia jumpa Intan tu? Saya budak kecil dan saya pernah tengok cerita tu, dan itu satu kali yang saya pernah tengok dan dia terbenam dalam otak saya. Tak ingat aku. Kalau aku tak tengok, aku ingin tengok tu. Kalau aku ada miss. Dia yang P. Ramlee yang paling suka nak tengok sekarang adalah Si Tora, Harimau Jadian. Kenapa abang Pasal dia tak release, because dia VCD tu tak ada. Mungkin master dia ke apa, dia punya negatif hilang ke tak tahu. Okey. Yang tadi yang tak salah saya tajuk dia mungkin Intan. Dia made for tajuk TV rancangan apa telemovie tu Intan kalau tak silap saya. Oh, Intan ya. Okey. Kalau tak, dia pasal dia jumpa Intan, lepas tu segala cerita pasal Intan tu lah, dia berangan mungkin jadi kaya dengan Intan tu. Ya. Sayangnya tak di betul. Sayangnya kita punya archiving tak bagus kan. Jadi kita terlupa kita punya pendekar-pendekar kita lupa kan. Macam Khalid Saleh akan dilupakan. Sayang tu, dia punya contribution kita tak ramai orang sedar yang dia sangat aktif dengan panggung di RTM dulu kan. Dan orang hanya tahu dia tentang filem dia dengan aku dan teater dia dan puisi dia dan lantangnya dia kan. Jadi sayangnya even penulisan dia tak dibukukan, harus dibukukan. Jadi sebab kita tak tahulah kita punya dilupakan mungkin senang. Tapi betul, kalau aku mati pun aku akan hendak dilupakan juga kan. Hendak Ya. Saya grapple dengan immortality saya. Dan abang cakap abang pilih perkataan hendak. Ya. Kalau dalam Hanyut kan aku ayat yang terakhirnya dia setelah anak dia pergi kan, hilang isteri dia, anak dia pergi. Lepas tu dia isap candu kan, lepas tu kawan dia datang, Mak Saleh cakap, Ford, aku tak boleh lupa. Itu celaka hidup dia. Tak boleh lupa. Kita harus lupa. Insani, manusia harus lupa. Lupa ni martabat yang sangat tinggi kan. Kalau kau lupa, Tuhan pun tak ada salahkan kau. Kalau kau Ramadan kau minum air tiba-tiba, alamak Ramadan lah, tak batal lah. Sebab kau lupa kan. Jadi kalau kau tak lupa, celaka kau. Jadi begitulah dia punya gambaran dia. Wow. Wih, tak expect saya keadaan ni. Pendekatan abang terhadap lupa tu macam mana? I mean, wow. Martabat yang tinggi. Perkataan insani tu ada konotasi lupa. Ya. Saya quite the opposite pula. Saya, as far back as I can remember, nothing is forgotten. Nothing must be forgotten. And then here, itu is nice to say, but there are a lot of things should be forgotten. Yeah, some things. Yeah, there are things in my life I want to forget. That it comes back to me. Aku tak suka kan. Aku the things that I do to people that I shouldn't have done. Itu kan satu perkara yang sedih. Tapi bagus. Tapi sebab itu kita akan insaf kan. Jadi setelah insaf tu lupakanlah. Siklah ni. Nak dikenang apa lagi kan. Tapi kau dah congkir cerita pasal perempuan jalang, aku ingatkan balik lah. Harus dilupakan dah tu kan. Saya buat lirik lah. Saya buat lirik banyak lah sebenarnya. Saya punya pendekatan adalah lupakan. Jangan ingat lagi. Lupakan lirik saya. Saya buat lirik hari ni. Okey, lepas tu siapkan, nyanyi dan saya terus lupakan daripada otak saya. Saya lupakan. Jadi saya punya attitude always move on. Because lirik ni is a sprint bang. Saya kena buat dalam masa sejam 2. Siap, lupakan. Buat lain. What's next? Saya punya pendekatan always what's next. Telemovie saya hanya buat 3 je. Documentary saya buat beberapa lah. Saya buat lirik. Jadi saya perlukan 1 jam, 2 jam cukup. Sprint je. It's a sprint. Dah cukup. Forget about it.
skrip ni kalau telemovie on average saya rasa dalam 2 hingga 3 minggu the first draft lah. Lepas tu draft yang seterusnya. Saya attempted to write novel. Saya ada beberapa novel yang tak habis because dia marathon pula. Saya tak ada kebolehan tu lah. Apabila saya buat skrip 3 hingga sebulan tempoh skrip tu, the whole dunia skrip tu akan ikut saya. Dan especially ini cerita siapa, apa kemahuan Muhammad ni, apa dia, dan kesudahan cerita ni apa yang dia akan belajar, apa orang lain akan belajar. Dan macam mana saya nak explain movie saya, cerita saya dalam satu rangkap perkataan je. That's very interesting. Aku would like to see your work. Aku agak jahil tentang tu. Aku ingat drama kau yang kau buat dengan siapa? Kalau drama telefilm saya buat dengan masa time early 2000 dulu, masa time VCD punya era, tajuk dia Syair Si Pari-Pari. Lepas tu saya ada buat dengan untuk Astro punya, tajuk dia Jiwa Kacau, Maui punya production. Lepas tu filem dengan Michael Ang punya company ya. Tapi saya bukan seorang penulis yang betul kau teruskan lagi pasal menulis skrip ni dia ilmu dia lain daripada menulis novel. Seorang penulis novel tak semestinya boleh membuat skrip, tak semestinya. Dia satu bidang tersendiri kan, dan dia menuntut ilmu yang tersendiri, ilmu lain. Dan aku sangat hormat penulis because dia itu pun bukan benda yang mudah. Aku benda-benda macam ni, tapi bila aku tengok kalau dia kosong tu aku sedih lah. Aku terus sedih sebab aku tahu dia bagi masa banyak tu untuk menulis tu bukan senang. Dan aku di Malaysia ni, pengalaman aku lah, yang kurang adalah editor. Dan sebab tidak ada editor yang betul-betul editor dalam sense of pengertian makna word itu, mengedit kau punya work, novel kau ataupun kerja kau, tak ada. Mereka berkelakuan sebagai copywriter selalunya, iaitu mencek spelling kau, mencek nahu, tapi dia betul-betul dia tak edit betul kau. Itu aku rasa lah seperti juga dalam seni tampak kita sangat kurang curator gitu kan. Dan dalam bidang filem lagi banyak lah kekurangan dia, sebab masalah filem kita adalah software. Orang-orang yang membuat tu sama ada mereka tak cukup ilmu dan hanya gairah kan. Itu seperti penulis kita yang banyak novel-novel Melayu yang kebanyakan, kenapa novel-novel Melayu kita banyak ditulis oleh perempuan? Sebab mereka ramai aku dapati mereka ni yang jenis yang berangan, dia ada ilusi yang romantic ideas tentang menjadi seorang penulis. Jadi dia tulis dari rasa saja. Jadi banyak cerita kita hanya rasa. Tak ada substance. Angin bertiup sepoi-sepoi bahasa, ayat-ayat yang macam tu masih lagi dia tak boleh lah. Itu dah habis zaman tu dah. Tak boleh. Dan tu bila kebanyakannya kisah cinta mereka, kalau nak dia on different adalah dia lagakan plot yang kononnya lagi ke sini. There's never a character driven script, tak ada. Dia sangat, yang pentingnya skrip yang ditolak oleh karakter-karakter ini, bukan tentang plot. Kalau anda sibuk dengan plot, dia akan jadi atau tema dia akan jadi very didactic, very ditekan-tekan. Kalau anda sibuk dengan, contohnya skrip anda sibuk dengan tema, macam memfokuskan tema, dia jadi sangat preachy. Dia macam mengajar kau, contohnya tema
agriculture. Jadi engkau suruh dia orang buat agriculture, jadi engkau preachy tapi kalau skrip kau menekankan plot, dia akan jadi very didactic. Dia akan lepas ni. Yang kurangnya yang ketiga ni, character driven script, itu tak ada tu kan. Itu yang tidak ada tu. Jarang aku nampak tu. Sangat jarang. Dia tak mampu. Sebab banyak sebab tu. Sebab di Malaysia ni aku tak tahu, aku tak pernah pergi sekolah sini. Aku tak tahu ada tak such thing as creative writing course ni. I'm thinking about creative writing, not just writing. Creative writing. Dia tak ada. Saya pun rasa tak ada. Ya, kalau budak-budak datang jumpa aku, nak bercakap aku, nak cerita pasal nak kerja dengan aku ataupun nak belajar, engkau the last buku yang terakhir, 3 buku terakhir buku apa kau baca, katanya. Buku apa kau baca? Yang buku yang terakhir 3, bagi aku nama 3 buku terakhir baca. Bagi aku 3 filem yang terakhir kau baca. Tengok. Saya tak tengok filem sebab saya tak nak dipengaruhi. Aduh, itu siapa cakap itu red card lah bagi dia red card keluar padang. Kau malas, kau tak nak invest your time watching. Jadi tak ada comparative study langsung. You don't have a comparative study because filem tu adalah buku kau, naskah kau. Engkau buat ni sebab tak ada benda yang baru. Itu lanjutan Hitchcock, itu lanjutan John Ford, itu lanjutan Godard, itu lanjutan Kurosawa, itu lanjutan King Hu, itu lanjutan Arifin Sino, itu lanjutan Dino Broca, itu lanjutan C.J. Ray. Itu kita tahu kan. Jadi ini terus Tami. Jadi engkau you know the world cinema. How you and then you're talking about going to Oscar in 6 months. Hilang akal ke orang sini? dah 40 tahun kita cuba nak pergi Oscar, tak sampai-sampai. Tiba-tiba dalam masa 6 bulan kan nak create satu projek nak sampai ke Oscar. Masuk akal ke? Dan nombor 1, yang nombor kedua, buat apa itu yang kau kejar? Dia lain lagi kau kejar. Kau jangan, don't start me now. don't you start me. Sebab kata Sunny Boy Wilson kan, yang blues, don't you start me talking or I'll tell you everything I know. Go on please sir. I'm trying to behave myself. Ini pun aku yang kau mana kena. Apa-apa aku cakap. Aku betul santai dengan kau ni, you know. Terima kasih bang, terima kasih. Aku tak ego betul dengan kau ni. Thank you. Betul, serius. I think you are quite intelligent person. I'm sure you know what you're doing, or at least you know where you want to go. Just the method that you want to go is still now you're in the process of getting your own voice method. But you know where you want to go. You want in. Yeah, just putting my act together je. Method of putting my act together tu . Tapi tadi cakap pasal apa buku terakhir yang abang baca tu. Bang, pemikiran seorang pembuat filem ni, macam manakah tahap simbiosis dia, symbiotic existence antara buku dengan filem ni bang? Dia mesti sama tinggi? Pembuat filem mesti lebih fokus pada filem, macam mana bang? Aku pembikin filem. Jadi filem pada aku buku aku lah kan. Tapi sambil itu aku suka baca buku sebab aku suka perkataan. Aku juga suka perkataan-perkataan kan. Jadi aku enjoy tulisan-tulisan yang bagus kan. Contohnya aku ambil lokal lah. Aku enjoy baca esei-esei Bahazim. Aku lebih suka baca Bahazimnya tulisan yang tentang esei-esei dia kan. Sebab bahasa dia tepat dan ekonomi. Ini. Dan ada penulis-penulis muda sekarang yang cerpen dia bagus, novel belum pada aku. Dia dah bagus lah dengan cerpennya,
penulis kita tengok macam SM Zakir, dia kan dia menulis cerpen dia. Tapi pada ini kawan kan, jadi aku bukan nak mengutuk ke apa, aku memberi pendapat aku. Novel dia masih dia harus dikerjakan lagi sebab dia pada aku kan. Tapi cerpen dia mantap pada aku sekarang. Walaupun isu-isu dia enteng kan, tapi itu yang menariknya. Wow, macam tu pula. Enteng. Ya, sebab benda yang bagus nampak simple, membuat benda yang ringkas atau simple ni, I think ringkas tak kena dengan simple ni, the word simple ni, membuat benda yang simple sangat sukar. Sebab semua orang nak jadi bombastic, semua orang akan berbunyi pretentious kan. Dia memberi fatwa-fatwa filem. Aku imas tu. Dia bagi fatwa filem. Aku cakap tak layak ni, macam dia tak layak ni. Dia just because dia jumpa satu ayat daripada dia barulah dia bertemu dengan kerja Hitchcock, dia mulai bercakap dengan tentang nahu-nahu filem horror. Janganlah. Kau tak jumpa Clouseau lagi, kau tak jumpa banyak lagi belakang tu. Kau tak jumpa Chevrol lagi, kau tak jumpa banyak macam orang macam mualaf macam aku ni, aku sangat harus berhati-hatilah. Dapat saya hadis juga ayat kan, kau gunakan tu sebagai senjata. Kau mana boleh orang yang tahu menggelak lah. Itu yang aku takut. Itu yang ramai yang nabi-nabi palsu tadi kat Malaysia ni. Nabi-nabi palsu filem. Banyak, sangat banyak. Dia pergi mengajar. Oh, sang budak-budak. Sorry. Mascom bukan sinema. Itu satu lagi masalah filem kita. Ramai pembikin filem Malaysia datangnya dari Mascom. They are not cinema people. Jadi kerja mereka ingin komunikasi saja. Dan mereka itu yang membuat filem mereka very plotty dan berdasarkan pada tematik. Because dia orang datang daripada mass communication. They are not cinema student. They do not understand about cinema. Itu yang aku beritahu. Masalah cinema Malaysia adalah filem Malaysia tidak ada cinema. Dia tidak punya cinema dalam gambar dia. Gambar dia tak ada cinema.